Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali anak-anak sekalian ke PDPR kita pada hari ini bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Pendidikan khas kelas KSSM PK tingkatan 3. Sebelum kita memulakan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kita imbas dahulu objektif pembelajaran dan kriteria pembelajaran kita pada hari ini. Tajuk pembelajaran PDPR kita pada hari ini iaitu kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Standard kandungan 3.1, melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik. 3.2, senaman kelenturan dengan lakuan yang betul. Jom, mari kita belajar. Kapasiti aerobik. Kapasiti aerobik bermaksud ketahanan seseorang menjalankan aktiviti aerobik dalam masa tertentu. Situasi tersebut menunjukkan tahap daya tahan kapasiti aerobik yang baik. Latihan fartlek pula bermaksud variasi kelajuan dalam bahasa Sweden, iaitu merupakan latihan meningkatkan kapasiti aerobik sehingga 60% ke 80% kadar nadi latihan ataupun KNL. Latihan fartlek merupakan latihan larian dengan pelbagai kelajuan, di mana larian intensiti tinggi diselang-seli dengan larian intensiti rendah. Kita akan melihat contoh yang ditunjukkan di dalam gambar. Contoh prosedur latihan fartlek dimulakan dengan lari pecut 50 meter. Kemudian lari sisi 50 meter. Bertukar sisi pada setiap 25 meter. Mencongklang 50 meter. Boleh bertukar kaki setiap 5 langkah. Jogging 50 meter. Berlari anak dengan tapak kaki sepenuhnya menyentuh tanah. Latihan fartlek boleh menggunakan skitle, kon atau trek larian. Cara pengiraan kadar nadi latihan ataupun KNL. Okey, di sini terdapat hantaran email daripada seorang murid kepada gurunya. Okey, email tersebut daripada adik Muhammad Arash Ferhan tingkatan 3 Arif. Assalamualaikum Cikgu Lina. Bagaimanakah untuk mengira 60% kadar nadi latihan KNL untuk diri sendiri? Saya ingin mencapai 60% KNL semasa bersenam. Harap cikgu boleh bantu saya. Terima kasih. Begitulah pertanyaan daripada adik Muhammad Ashraf Ferhan tingkatan 3 Arif melalui email kepada gurunya. Berikut pula merupakan balasan email daripada gurunya, iaitu Cikgu Lina. Waalaikumsalam Arash. Peratusan kadar nadi latihan KNL boleh dikira dengan formula ini.
peratusan kadar nadi latihan KNL sama dengan kadar nadi rehat ataupun KNR tambah peratus yang dikehendaki kadar nadi maksimum KNN tolak kadar nadi rehat KNR. Sebagai contoh, awak berumur 15 tahun. Awak mempunyai kadar nadi rehat KNR 81 denyutan seminit. Kadar nadi maksimum pula ialah 205 kurungan 220 tolak umur individu. Kira nadi latihan KNL aras pada kadar 60%. Peratus KNL 81 tambah 60%. Dalam kurungan 205 tolak 81. Kemudian 81 tambah 60% dalam kurungan 124. 81 tambah 74 bersamaan dengan 74.4. Jadi maka jumlah KNL yang diperolehi iaitu 155. Oleh itu, kamu perlu bersenam hingga mencapai denyutan nadi 155 seminit bagi mencapai 60% KNL. Harap cikgu telah membantu kamu. Semoga berjaya. Daripada Cikgu Lina. Sedikit maklumat. Peringkat umur kanak-kanak, kadar nadi rehat per minit 70 sehingga 120. Dewasa 60 hingga 100. Atlet terlatih 40 sehingga 60. Menjalani aktiviti latihan farlet mengikut jadual latihan berprinsipkan fit bagi mencapai 60 hingga 80% kadar nadi latihan ataupun KNL. Berikut merupakan contoh jadual latihan fartlek mengikut prinsip fit. Jadual ini boleh diaplikasi untuk latihan-latihan lain bagi meningkatkan kapasiti aerobik murid mengikut kadar nadi latihan masing-masing. Sila lihat jadual di dalam gambar. Kita lihat minggu yang pertama, sesi 1 hari Isnin rendah 60% KNL. Kemudian masa dia 5 minit sahaja. Jenis latihan iaitu jogging, lari sisi, lari pecut dan jalan kaki. Pada hari Rabu sesi kedua rendah lagi 65% KNL. Masa 6 minit. Aktiviti yang dijalankan iaitu jogging, lari sisi, lari pecut dan jalan kaki. Untuk hari Jumaat sesi 3 pula iaitu sederhana 70% KNL. Masa pula 7 minit dan aktiviti yang dijalankan iaitu jogging, lari sisi, lari pecut dan jalan kaki. Mari kita lihat minggu yang kedua pula. Pada hari Selasa, sesi 4. Intensiti sangat rendah iaitu 65% KNL. Masa 6 minit. Aktiviti yang dijalankan jogging, congklang, lari pecut dan jalan kaki. Hari Khamis, sesi 5. Intensiti sederhana 70% KNL. Masa 7 minit. Aktiviti masih sama iaitu jogging, congklang, lari pecut dan jalan kaki. Hari Jumaat sesi 6. Intensitinya sangat sederhana 70% KNL. Masa 7 minit. Aktiviti yang dijalankan iaitu jogging, congklang, lari pecut dan jalan kaki. Seterusnya minggu yang ketiga.
Pada hari Isnin, sesi 7, intensitinya rendah 65% KNL. Masa 6 minit. Aktiviti yang dijalankan, jogging, lari lutut tinggi, lari pecut dan jalan kaki. Rabu, sesi 8, sederhana 70% KNL untuk intensiti dan masa diambil 7 minit. Aktiviti masih sama iaitu jogging, lari lutut tinggi, lari pecut dan jalan kaki. Bagi sesi ke-9 pada hari Jumaat, intensiti sangat tinggi iaitu pada 80% KNL. Masa diambil 8 minit. Aktiviti dijalankan jogging, lari lutut tinggi, lari pecut dan jalan kaki. Minggu keempat, Selasa, sesi 10. Intensitinya rendah 65%. Masa 6 minit. Aktiviti yang dijalankan, jogging, lari lutut tinggi, lari pecut dan jalan kaki. Pada sesi 11 hari Khamis, intensitinya 70% KNL. Sederhana ya. Dan masa 7 minit. Aktiviti masih sama, jogging, lari lutut tinggi, lari pecut dan jalan kaki. Pada hari Jumaat sesi 12, intensitinya tinggi 80% KNL, masa 8 minit. Dan aktiviti jogging, lari lutut tinggi, lari pecut, jalan kaki. Seterusnya minggu yang kelima, Isnin sesi 13, intensitinya sederhana 70% KNL, masa 7 minit. Dan aktiviti congklang, jalan kaki, lari pecut dan jogging. Pada Selasa pula sesi 14, intensitinya 80% KNL, masa 8 minit. Aktiviti congklang, jalan kaki, lari pecut dan jogging. Rabu sesi 15, intensitinya tinggi 80% KNL, masa 8 minit. Aktiviti congklang, jalan kaki, lari pecut dan jogging. Sedikit tip keselamatan bagi mengelakkan dehidrasi, minum air dengan secukupnya dan elak melakukan aktiviti dalam cuaca yang panas terik. Latihan Fadlek sesuai dijadikan pada waktu pagi kerana latihan tersebut melibatkan penggunaan tenaga yang banyak. Selain cuaca yang redup di waktu pagi lebih sesuai untuk aktiviti ini. Kelenturan bermaksud keupayaan otot, sendi, tendon dan ligamen bagi menggerakkan anggota badan pada julat pergerakan yang maksimum. Kelenturan boleh dibina dan ditingkatkan dengan meregangkan otot semaksimum mungkin. Regangan statik tambah regangan dinamik, terhasillah kelenturan. Mari kita lihat regangan statik. Regangan statik dilakukan semasa badan pekun pada satu titik. Regangan statik meliputi pelbagai teknik beregangan otot ke satu tahap ketidakselesaan yang akan meningkatkan kelenturan. Setiap pergerakan regangan otot haruslah dilakukan antara 25 hingga 30 saat dengan ulangan sebanyak 3 kali. Regangan statik abdomen seperti ditunjukkan di dalam gambar. Regangan statik leher ditunjukkan seperti dalam gambar dan regangan statik kaki juga turut ditunjukkan di dalam gambar. Mari kita belajar pula regangan dinamik. Regangan dinamik menggerakkan anggota badan bagi menghasilkan gerak otot yang maksimum. Regangan dinamik harus dilakukan dengan membuat pengulangan dalam masa 30 saat. Sila lihat gambar yang ditunjukkan. Regangan dinamik kaki. Regangan dinamik tangan.
Melakukan senaman kelenturan berdasarkan prinsip FIT. Prinsip FIT iaitu frekuensi, intensity, time, type of exercise merupakan prinsip latihan yang menyeluruh bagi meningkatkan kelenturan. Berikut merupakan contoh jadual senaman kelenturan mengikut prinsip FIT. Minggu pertama pada hari Isnin sesi 1, intensitinya sangat rendah 2 kali ulangan, masa 8 minit. Aktiviti membungkuk dan sentuh ibu jari kaki. Membungkuk silang kaki dan sentuh ibu jari kaki. Aktiviti ini dijalankan sepanjang minggu yang pertama dari Isnin sehingga Rabu. Pada hari Selasa pula, sesi kedua, intensitinya sangat rendah iaitu 2 kali ulangan, masa 8 minit. Hari Rabu, sesi ketiga, intensitinya iaitu sederhana 4 kali ulangan, masa 10 minit. Aktiviti masih sama. Sekarang kita lihat pula minggu yang kedua. Sesi 4 iaitu pada hari Selasa, rendah 2 kali ulangan, masa 8 minit. Aktiviti ini dijalankan pada hari Selasa, Rabu dan Khamis untuk minggu kedua iaitu membungkuk dan sentuh ibu jari kaki. Membungkuk silang kaki dan sentuh jari kaki. Pada hari Rabu, sesi 5. Intensitinya sederhana, 4 kali ulangan, masa 10 minit. Hari Khamis, sesi 6. Intensitinya sederhana, 4 kali ulangan, masa 10 minit. Okey, boleh rujuk gambar ya, anak-anak sekalian. Kita lihat pula pada jadual pada minggu yang ketiga. Isnin sesi 7 iaitu intensitinya sangat rendah, 2 kali ulangan, masa 8 minit. Aktiviti ini dilakukan sepanjang minggu yang ketiga dari Isnin sehingga Jumaat iaitu membungkuk, silang kaki dan sentuh ibu jari kaki. Duduk menunjur dan sentuh ibu jari kaki. Okey, seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Pada hari Rabu, sesi 8, intensitinya sederhana 4 kali ulangan dan masa 10 minit. Sementara pada hari Jumaat sesi 9, intensitinya sangat tinggi iaitu 6 kali ulangan, masa pula diambil 12 minit. Sekarang kita lihat pula pada minggu yang keempat yang dijalankan pada hari Selasa, Khamis dan Jumaat. Hari Selasa sesi 10, intensitinya sederhana 4 kali ulangan, masa 10 minit. Aktiviti ini dilakukan sepanjang minggu keempat iaitu duduk melunjur dan sentuh ibu jari kaki. Duduk melunjur, buka kaki dan tolak tangan ke depan. Sementara pada hari Khamis, sesi ke-11, sederhana intensiti 4 kali ulangan dan masa diambil 10 minit. Dan pada hari Jumaat sesi 12, intensitinya sangat tinggi 6 kali ulangan, masa 12 minit. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi. Siapkan latihan yang disediakan oleh guru anda. Bye.